Hai semua, kita sambung tajuk ni iaitu membuat perkaitan antara bentuk vertex fungsi kuadratik. So dalam bentuk ni dengan bentuk fungsi kuadratik yang lain. Okay, so selalunya awak belajar fungsi kuadratik dalam satu persamaan am. Persamaan am ni macam ni lah. Ni persamaan bentuk am. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So kalau a itu positif, awak tahu dia dalam bentuk senyum. Dan awak tahu dia adalah bentuk titik minimum kat sini. So macam mana nak dapat titik minimum ni ataupun titik maksimum? So kita ada satu formula yang ni. Okay, so selain pada formula yang kita boleh guna, so bila ada bentuk arm, kita boleh guna formula ni untuk cari dia punya titik ni. Okay, and then ada lagi selain pada ni, kita ada bentuk vertex nama dia. Bentuk vertex. Okay, ni dalam bentuk vertex. So, bila dibagi dalam bentuk vertex, kita boleh baca terus apa nilai titik dia ni. Maksimum atau minimum ni. Okay, sebagai contoh, kalau nampak, dia bagi dalam bentuk vertex. Okay, so titik minimum, atau, okay, ni minimum lah sebab ni positif kan. Titik minimum dia adalah, okay, dia punya y kat sini, negatif 9. Okay, and then dia punya x adalah 2. Okay, sebab bila x dia kita keluarkan, maksudnya x tolak 2 sama kosong, x sama dengan 2. Lepas tu dapat 2, negatif 9. Okay, sebagai contoh, kalau cikgu Syu bagi contoh lain, fx sama dengan x tambah 3 kuasa 2 tolak, okay, tambah 10 lah contoh. So, dia punya titik adalah negatif 3 dengan 10. So, ni titik dia. Okay, so ini dalam bentuk vertex, kita boleh baca direct apa titik dia. So, kalau dibagi dalam bentuk arm, kita kena cari apa titik dia, kita kena guna formula ni. So, formula ni adalah untuk koordinat x adalah negatif b per 2a, dan untuk dapat untuk dapat koordinat y, okay, kita masukkan koordinat x yang kita dapat ni ke dalam persamaan asal. Okay, so ni maybe mungkin kita tengok untuk seterusnya lah. Okay, so ni cikgu Syu nak terang macam mana kita nak baca daripada bentuk vertex ni, kita nak cari dia punya titik maksimum atau minimum. Okay, so kalau baca nota kat sini, bentuk vertex ialah suatu fungsi kuadratik dalam bentuk macam ni dengan keadaan A. So, A kat sini, H dan K ialah pemala. So, macam cikgu Syu cakap lah, pemala tu tetaplah, dia tak berubah. Okay, vertex ni ialah HK. Okay, nampak tak dia kat sini HK? Maksudnya K untuk koordinat Y dan H. Okay, sebab negatif H bila keluarkan jadi H. So, H untuk koordinat X. Dan bersimetri pada garis X sama dengan H. Maksudnya, paksi simetri dia adalah sama dengan koordinat koordinat X ni, iaitu H. So, apabila A lebih besar pada kosong, vertex lah titik minimum. So, macam yang ni positif kan? So, dia minimum. Dan K ialah nilai minimum bagi Fx. Okay, so selain pada kita kata titik minimum, kita cakap dia punya K ialah nilai minimum bagi Fx. Okay, pada bawah sekali. So, yang ni lah, negatif 9. So, apabila A lebih kecil pada kosong, vertex HK ialah titik maksimum. Okay, ni maksimum. Dan K ialah titik nilai maksimum. So, dekat sini awak kena tahu beza antara titik, okay, titik nilai. And then paksi simetri. Okay, so contoh titik, okay, 2 negatif 9. Okay, so ni titik dia. Okay, kalau nilai, so kat sini nilai titik minimum lah kan. Okay, so bila nilai minimum, kita akan ambil nilai koordinat Y, iaitu negatif 9. So, bila ditanya paksi simetri, kita ambil koordinat X, iaitu X sama dengan 2. Kalau dia minta persamaan, X sama dengan 2. Selalunya dia minta persamaan paksi simetri. Okay, so bila persamaan, kita kena ambil X sama dengan 2 sebab yang ni kan, lalu kat sini, lalu kat X sama dengan 2. So, kena tahulah beza antara titik dan nilai. So, titik tu koordinat lah, dia bagi satu koordinat, dan nilai tu kita merujuk pada koordinat Y.
So, ni dalam bentuk vertex. So, bila dibagi dalam bentuk vertex, senang kita nak cari dia punya titik ni. Okay, so selain bentuk vertex, fungsi kuadratik boleh tulis dalam bentuk. Okay, so selain daripada bentuk vertex ni, kita familiar dengan persamaan arm. So, bila diberi dalam bentuk persamaan arm, kita kena ada satu formula lah untuk mencari titik ni. So, ni formula dia. So, maybe untuk next latihan kita akan guna lah. Okay, lepas tu ada bentuk pitasan. So, ni adalah bentuk pitasan. So, rasanya mungkin jarang kita guna ni. Ataupun ni, okay, cikgu rasa ni silibus baru. Sebab sebelum ni cikgu Shu ajar yang ni dengan yang ni je. Okay, so yang ni dengan keadaan A, P dan Q dah pemalar. So, P dan Q lah punca-punca ataupun pitasan X bagi Fx. So, vertexnya pada titik, okay, ni dia punya formula dan bersimetri pada garis. Okay, so bila kita kena tukarkan daripada persamaan arm ni, okay, so apa-apa fungsi kuadratik memang kita merujuk pada persamaan arm. Okay, so pada persamaan arm ni kita boleh pindah pada bentuk vertex. Tu dia ada formula lain lah. So, untuk daripada bentuk arm ni nak tukar pada bentuk pitasan, kita guna calculator tu, EQN tu, kita cari dia punya punca. Kita kan selalu dapat dua punca kan. Contohlah punca dia X, punca dia 1 dengan 5. So, X tolak 1, X tolak 5. So, A ni 1, so jadi Fx. Okay, so ni dia punya bentuk pitasan. So, bila kita nak cari titik ni, dia bagi formula lain. Terasa banyak lah pula video ni. Iaitu formula dia P tambah Q. Maksudnya, yang ni tambah yang ni bahagi 2. So, kita dapat koordinat X. Lepas tu, nak cari koordinat Y. Okay, lepas kita dapat koordinat X ni, kita masukkan koordinat X ni ke dalam persamaan asal ni. So, kita dapatlah koordinat Y. So, dia lebih kurang macam ni lah, dia punya formula. Tak sama formula, cuma nak cakap macam mana kita nak dapat nilai Y tu adalah sama. Iaitu, selepas kita dapat koordinat X, kita boleh cari koordinat Y. So, ni dia punya bentuk pitasan. Okay, so ni dia punya ringkasan. Nak cakap untuk mengungkapkan fungsi kuadratik dalam bentuk vertex kepada bentuk arm dan bentuk pitasan atau sebaliknya, kaedah berikut boleh digunakan. Okay, sebagai contoh, kalau awak ada bentuk vertex, okay, kalau awak nak tukarkan kepada bentuk arm, awak kembangkan je. Okay, and then kalau bentuk arm ni nak tukarkan kepada bentuk vertex, awak kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, so lepas tu, daripada bentuk arm, awak nak tukarkan kepada bentuk pitasan, awak boleh guna pemfaktoran ataupun rumus. Okay, so selalu kita boleh guna faktor lah. Kita guna calculator. Okay, lepas tu daripada bentuk pitasan nak tukarkan kepada bentuk arm, kita kembangkan. So, maksudnya kat sini, kalau awak daripada bentuk vertex nak pergi ke sini, awak kena lalu bentuk arm dulu lah. Dia macam tak ada shortcut lah untuk awak daripada sini ke sini, tak ada. So, maksudnya kena ada panggil persinggahan lah. Okay, bentuk vertex pergi ke bentuk arm pergi ke bentuk pitasan. Okay, sama juga. Bentuk pitasan pergi bentuk arm, lepas tu baru pergi bentuk vertex. Okay, next kita tengok contoh. Okay, ungkapkan fungsi kuadratik Fx. Okay, dia punya ni persamaan dalam bentuk pitasan. Dalam bentuk pitasan, okay, dalam bentuk macam ni. Okay, dengan keadaan A, P dan Q ialah pemalar dan P lebih kecil pada Q. Seterusnya, nyatakan nilai-nilai A, P dan Q. Okay, so macam Cikgu Shu cakap tadi, okay, daripada bentuk ni, nak tukar pada bentuk pitasan. Okay, ni adalah bentuk vertex. Okay, so kita kena tukarkan dalam bentuk arm dulu. So, tukarkan bentuk vertex fungsi kuadratik kepada bentuk arm terlebih dahulu sebelum melakukan perfaktoran. Okay, so kalau tengok kat sini, dikembangkan yang ni dulu, iaitu dapatlah X kuasa 2 tambah 9/2X tambah 81/16. Okay, ni kembangkan yang ni. Okay, lepas tu didapat bentuk arm yang ni. Okay, macam mana dapat? Sebenarnya dia ringkaskan. Okay, kat sini
Okay, Cikgu Shu sana dulu lah. Okay, mungkin Cikgu Shu tunjuk slow-slow lah yang ni. Sekejap nak control pen ni sedih benar. Tolonglah. Jangan kejam sangat. Aduh. Okay. Okay, so mula-mula awak boleh darab dulu ke dalam ni. Maksudnya awak dapat 2x kuasa 2 tambah, kalau 2 darab yang ni boleh potong, so tinggal 9x tambah, kalau darab yang ni 1, yang ni 8, so 81/8. Okay, tolak 1/8. Okay, lepas tu yang ni boleh pemudahkan, awak akan dapat 80 kan, 81 tolak 1, so dapat 80. 80/8. Okay, lepas tu buang 8 tu, maksudnya semua darab dengan 8. Okay, so 8 darab 2 ni awak dapat 16x kuasa 2. Tambah, okay, 8 darab 9, 72x. Tambah, okay, yang ni potong, tinggal 80. Okay, lepas tu pemudahkan, awak dapatlah 2x kuasa 2 tambah 9x tambah 10. Okay, dapat yang ni. So, dapatlah bentuk pitasan. Okay, lepas tu, awak tekan kalkulator, awak akan dapat dua jawapan, iaitu negatif 2 dengan negatif 5/2 kan. Okay, macam ni. So, bila dalam kurungan dapat macam ni lah. 2x tambah 5, x tambah 2. So, ingat dalam bentuk pitasan, dia nak x saja, tak ada nombor. Okay. So, yang ni kita kena keluarkan 2. Sebab kita nak x saja. So, daripada 2x tambah 5 ni, bila awak keluarkan 2, so yang tinggal adalah x tambah 5/2. So, ingat bila kembangkan, awak dapat balik yang atas ni. So, sebab tu dapat macam ni lah. So, ni adalah bentuk pitasan. So, A dia adalah 2. Okay, oleh itu, fungsi kuadratik dalam bentuk pitasan, bagian ni boleh diungkapkan. So, ni jawapan dalam bentuk pitasan. Okay, soalan minta apa ni? Nyatakan nilai A, P dan Q. So, A adalah 2 lah. Okay, lepas tu nilai P, okay, dia dah cakap dah, P ni lebih kecil pada Q. So, maksudnya, nilai P adalah negatif 5/2. Okay, sebab apa? Sebab dia punya formula asal kat sini tolak. So, sini tambah kan? Okay, so sebab tu jadi tolak kat sini. So, negatif 5/2 dan Q adalah negatif 2. So, ni cara kita nak tukarkan. Maksudnya, kita kena pergi pada bentuk am dulu. Okay, next. Contoh 13. Okay, yang ni bentuk am. Dia nak tukarlah bentuk vertex. Okay, dengan keadaan H, K malak. Okay, seterusnya nilai H, K. Okay, untuk penyempurnaan kuasa 2, syarat dia dekat sini kena X sahaja. So, maksudnya pastikan perkali bagi X kuasa 2 ialah 1 sebelum melekatkan kuasa 2 sempurna. Okay, sebelum kita nak guna penyempurnaan kuasa 2, kita kena pastikan yang dia X sahaja macam ni. So, maksudnya kita kena keluarkan negatif 3. So, bila kita keluarkan negatif 3, kita dapat kat sini X kuasa 2 tolak 2/3X tolak 1/3. So, pastikan bila darab masuk, dapat balik yang atas ni. Untuk pastikan yang kita buat benda betul. Sebab kadang-kadang ada kemungkinan awak terlepas. Contoh, okay, negatif 3, X kuasa 2 tolak 2/3X. Kadang-kadang awak tulis macam ni. Mungkin. Sebab tu cuba darab dulu. Dapat sama tak yang atas? Sebab kalau darab yang ni, awak dapat yang 3 kan? Patutnya 1. Okay, so lepas awak dapat yang ni, barulah boleh menggunakan penyempurnaan kuasa 2. So, macam mana dapat formula dia? Ni formula dia. This one. Tambah dan tolak perkali X bahagi dengan 2. Okay, so maksudnya okay, negatif 3. So, X kuasa 2 tolak 2/3X. Okay, mula-mula kita kena tambah dulu. Tambah perkali X. Okay, yang mana perkali X tu? Perkali X maksudnya ni lah. Negatif 2/3. Okay, negatif. Negatif 2/3
bahagi dengan 2. Ni formula dia. Okay, so ingat cikgu Syuri ajar itu. So, negatif 2/3. Bahagi tu boleh tukar darab. Okay, so darab 1/2. So, maksudnya awak dapat negatif 1/3. Sebab tu kat sini negatif 1/3. Okay, negatif 1/3 kuasa 2. Okay, bila tambah, kena tolak balik. Okay, negatif 1/3 juga. Kuasa 2 and then tolak 1/3 yang asal ni lah. Okay, lepas tu, cikgu Syuri rasa macam pernah ajar kan cara nak guna ni. Okay, lepas tu, daripada sini ni, kita boleh combine. Okay, combine dia adalah X, awak ambil dia negatif 1/3 kuasa 2. Yang ni. Okay, lepas tu tolak dengan yang ni. Yang ni, negatif 1/3 kuasa 2 dan tolak 1/3. Okay, so maksudnya, awak selesaikan yang ni, awak dapat negatif 4/9. Okay, lepas tu, last kali darab balik. Negatif 3, awak darab kurungan ni, awak dapat yang ni. And then negatif 3 darab yang ni. Negatif 3 darab negatif 4/9. Awak akan dapat 1/3. So, 4/3. Positif sebab negatif positif. So, dapatlah positif 4/3. Okay, lepas tu dia minta A. A adalah negatif 3. Yang ni. Dia minta H. So, H adalah 1/3. Ingat bila kita keluarkan nilai 1/3 dan K adalah 4/3. Kan? Okay. Okay, so dah habis dah. So, cikgu harap awak boleh ada idea lah untuk faham yang ni. So, kita pergi untuk seterusnya kita akan buat latihan untuk lebih faham. Okay, so jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification video terbaru cikgu Syuri. Okay, terima kasih semua. Bye.